Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Ezha, iaitu pensyarah kami dalam subjek apresiasi dan kritikan seni visual, dan juga rakan-rakan yang sedang menonton persembahan kami. Saya Izzati Airisha dan ahli kumpulan saya Nur Afifah Maisara dan Arisa Luk daripada kelas PPS 210 akan menyembahkan apresiasi dan kritikan karya yang telah kami pilih. Berikut merupakan muka hadapan yang telah kami sediakan dan mempunyai sedikit sebanyak tentang perincian tugasan yang telah kami lakukan ini. Karya yang telah kami pilih ialah Arca St. Proculus yang dicipta oleh Michelangelo. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada slide yang kami sertakan gambar Michelangelo sendiri pada slide tersebut. Jadi nama penuh pengkarya ini merupakan Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Beliau lahir pada tanggal 6 Mac 1475 di Caprice, Republic of Florence di Itali. Beliau meninggal dunia pada 18 Februari 1568. Karya ini dikaryakan oleh Michelangelo. Beliau merupakan pengarca, pelukis, arkitek dan pemuisi zaman Renaissance. Beliau merupakan seniman pada abad ke-16 yang sangat hebat. Beliau mempunyai karya arca yang sangat terkenal iaitu Pieta dan David yang telah dipahat oleh beliau ketika beliau berumur 20-an sehingga awal tahun 30-an. Karyanya terpengaruh daripada sejarah seni barat yang berada pada siling dan dinding altar di gereja kecil Sistine, Rom atau dikenali sebagai Pengadilan Akhirat. 2 buah biografi diterbitkan sepanjang hayat Michelangelo. Jadi salah satunya dikarang oleh Giorgio Vasari yang menerangkan bahawa beliau merupakan seniman yang mencapai kesenian sejak permulaan zaman pembaharuan. Di dalam hayatnya, beliau sering dipanggil sebagai Divono yang membawa maksud yang ketuhanan. Tambahan pula, beliau merupakan seniman pada zaman Renaissance yang membawa ciri-ciri fokus ke arah agama, khususnya Kristian dan gereja Katolik. Kemudian mereka bukan sahaja tertumpu ke arah agama je tau, malah mereka bercabang kepada subjek mitologi, Yunani dan Rom serta potret individu di zaman itu sendiri. Seterusnya, visi baru orang kuno memberi tumpuan kepada kawasan ini. Gayanya ialah meniru alam semula jadi, kerana bagi mereka alam semula jadi itu merupakan segala-galanya. Terdapat satu perubahan besar di dalam seni iaitu mengukir subjek secara realistik. Ini dikatakan realism yang melibatkan beberapa teknik yang menjadikan subjek dan latar belakang kelihatan seperti dalam kehidupan sebenar. Oleh sebab itu, Arca Proculus ini dibuat oleh Michelangelo berunsurkan keagamaan iaitu berunsurkan agama Kristian. Seterusnya, terdapat beberapa juga sebab Michelangelo ni menghasilkan arca ini. Antara sebab dia, beliau ingin menyelesaikan beberapa projek yang telah tertangguh kerana kematian Niccolo dell'Arca pada tahun 1494. Michelangelo menerima sumbangan idea dari seniman pakar seperti Nicola Pisano dan Arnolfo di Cambio. Jadi beliau boleh meneruskan projek ini dengan sumbangan tersebut. St. Proculus merupakan askar yang meninggal dunia pada sekitar 304 Masihi dan beliau dianggap suci pada ketika itu. Jadi sebab itulah tertimbulnya idea untuk membina arca ini. Beliau mati di Bandar Bologna, Itali dan dianggap sebagai wira tempatan dalam komuniti ketika itu. Beliau telah dikebumikan di sebuah gereja yang diberi nama San Porcolo. Hubungan kuat beliau dengan Bandar Bologna menjadi sebab beliau diberikan makam yang menakjubkan dan patung yang diukir oleh Michelangelo yang menampilkan beliau
kelihatan megah. Okey, dengan cara Sam Proculus ni berdiri dengan sangat yakin dan tunjangnya dilemparkan di bahu kiri dia. Arca tersebut juga menggambarkan tentera yang dihormati pada masa tersebut dan namun ciri-ciri wajahnya dikatakan seperti malaikat dan tidak ada sedikit pun yang menunjukkan pembunuhan yang kejam dilakukan terhadap askar itu kerana beliau ingin membalas dendam ke atas kekejamannya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Nur Afifah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Izzati atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Saya akan meneruskan lagi persembahan apresiasi kita pada hari ini. Karya kumpulan yang kami pilih ialah karya St. Proculus. Karya tersebut dihasilkan oleh Michelangelo. Beliau merupakan pengarca zaman Renaissance. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut ialah batu marmar. Ketinggian arca tersebut ialah 58.5 cm. Aspek seterusnya yang akan saya terangkan ialah aspek menggambar. Yang pertama, Michelangelo ingin menampilkan Saint Proculus supaya kelihatan megah. Hal ini menggambarkan seorang tentera yang dihormati pada masa tersebut. Wajah patung tersebut dikatakan sebagai malaikat dan tidak ada sedikit pun yang menunjukkan pembunuhan yang kejam dilakukan terhadap Marinus pada masa itu. Seterusnya, jubah tradisional yang digunakan pada patung tersebut dianggap suci dan tali pinggang pada arca tersebut dianggap sebagai aksesori. Patung tersebut juga dipakaikan boot setinggi buku lali yang ringkas. Ukiran pada jubah menjadikan titik utama arca menjadi menarik. Ia menjadikan karya tersebut menarik dengan adanya pengulangan dan kesatuan. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pembentangan kita dalam aspek menganalisis. Saya akan mulakan dengan unsur terlebih dahulu. Pertama, pada arca tersebut terdapat unsur garisan. Garisan yang digunakan adalah garisan bersilang yang digunakan untuk menghasilkan corak pada bahagian bawah jubah. Seterusnya, terdapat jalinan sentuh. Jalinan sentuh wujud apabila sesuatu karya berbentuk 3D. Sebagai contohnya, jalinan sentuh ada pada bahagian rambut patung. Hal ini kerana individu boleh memegang, melihat dan merasai tekstur rambut melalui sentuhan. Seterusnya, terdapat unsur konkret, iaitu individu dapat merasai ketimbulan ukiran yang dibuat melalui sentuhan. Hal ini kerana bahan yang digunakan untuk membuat arca tersebut ialah batu marmar. Seterusnya, terdapat ruang nyata. Hal ini terjadi kerana sifat arca yang dibuat mempunyai ruang yang boleh dirasai dan dilihat pada pelbagai sudut atau pada sudut 360 darjah. Tambahan pula, prinsip asas seni reka yang terdapat pada arca tersebut ialah prinsip penegasan. Sebagai contohnya, pekarya lebih menegaskan objek atau bentuk St. Proculus sebagai tanda memperingati. Tambahan pula, terdapat penegasan dari segi tunjang yang dilemparkan di bahu kiri, menunjukkan bahawa St. Proculus megah dan berani. Seterusnya, terdapat prinsip imbangan tidak simetri. Hal ini kerana arca tersebut mempunyai keberatan yang tidak seimbang. Di sini dapat dilihat bahawa subjek memegang tujang di bahagian bahu kirinya. Hal ini menjadikan arca beliau mempunyai keberatan yang tidak sama. Tambahan pula, terdapat prinsip kepelbagaian. Beliau menggabungkan gaya dan nilai dalam satu gubahan. Sebagai contohnya, beliau menghasilkan corak pada bahagian bawah jubah yang membawa sesuatu nilai yang pelbagai. Justru terdapat prinsip pergerakan. Sebagai contohnya, kita dapat lihat pada bahagian lipatan jubah. Ia tidak terlalu kejung.
Ia berfungsi untuk menampakkan patung tersebut seperti sedang ditiup angin serta objek kelihatan hidup. Seterusnya, kesatuan. Kesatuan yang terdapat pada arca tersebut ialah dari segi tema. Pada zaman Renaissance, mereka fokus kepada agama, sebagai contoh agama Kristian. Itu sahaja daripada saya. Kita akan meneruskan lagi pembentangan yang akan diterangkan oleh Arisalu. Seterusnya adalah maksud atau tafsiran karya. Arca yang dibina tersebut menggambarkan tentera yang dihormati pada waktu tersebut, iaitu Saint Proclus. Saint Proclus ni merupakan askar yang meninggal dunia pada sekitar 304 Masihi, dan beliau dianggap sebagai wira tempatan dalam komuniti ketika itu. Beliau telah dikebumikan di sebuah gereja yang diberi nama San Procolo. Patung yang diukir tersebut oleh Michelangelo menampilkan Saint Proclus kelihatan megah dan gagah, iaitu seperti seorang askar. Okey, seterusnya adalah penilaian. Menurut saya, arca yang dihasilkan terdapat unsur-unsur estetika terhadap karya tersebut, seperti yang dapat dilihat melalui jalinan, melalui bentuk dan sebagainya. Kemahiran dan kepakaran pengkarya dalam menggunakan teknik memberi impak yang besar terhadap hasil seni yang dihasilkan, seperti teknik gurisan dan sebagainya. Fungsi arca ini adalah untuk menonjolkan sifat seseorang askar tersebut. Arca tersebut mempunyai aspek keagamaan, yang di mana supaya masyarakat akan lebih dekat dengan karya tersebut yang berkaitan dengan agama mereka sendiri. Sebagai penutup, Michelangelo ini boleh dikatakan sebagai pekarya yang terhebat kerana beliau mula membuat arca ketika usia beliau masih muda. Hal ini amat dikagumi kerana kebanyakan individu pada usianya sedang sibuk untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Namun beliau mempunyai idea yang kreatif untuk kekal di dalam bidang seni sehingga dikagumi oleh seniman yang lain. Beliau juga sangat taat kepada agamanya dan kebanyakan karyanya berunsurkan keagamaan.